Animasi kian mendapat tempat di dunia penyiaran dan perfilman antarabangsa. Jika dahulu animasi sekadar dua dimensi, kini dimensi animasi dibuat secara tiga dimensi dan memberikan sesuatu pengalaman baru kepada penonton. Dan jika kita lihat sebenarnya di luar negara, filem animasi seperti Toy Story, Monster Inc. dan banyak lagi beberapa karya animasi yang dekat dengan jiwa penonton. Dan di Malaysia kini sebenarnya sudah mencapai satu tahap yang setanding, setaraf dengan dunia animasi global. Kita bersama dengan Encik Muhammad Faris Abdul Aziz, Ketua Program Filem dan Animasi Digital Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau, dan juga Puan Siti Najihah Hasbullah, Pensyarah Program Filem dan Animasi Digital juga Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Assalamualaikum Cik Puan. Waalaikumsalam Syarul. Alhamdulillah. Kalau kita cakap pasal animasi ni, kita dah tahu kehebatan animasi Malaysia ni setaraf setanding dunia sebenarnya. Tapi kita nak bercerita berkenaan dengan hala tuju animasi di Malaysia. Jadi sebagai permulaan mungkin Encik Faris boleh kongsikan sedikit tentang sejarah dan proses pembuatan animasi. Okey, terima kasih saudara pengacara majlis, pengacara Lensa IPT. Okey. Dari segi sejarah, okey, animasi sebenarnya bertapak di dunia ni dah lebih daripada 100 tahun. Okey, sejak daripada akhir kurun ke-19. Maknanya pada tahun 1890-an. Mickey Mouse. Belum lagi. Belum lagi? Oh. Ya. Dia ada wujudnya teknik ataupun alat untuk kita melihat ilusi pergerakan. Okey. Tapi dia tiada cerita. So pada awal 1900 kita sentuh Disney lah. Kalau kita cakap animasi tak sentuh pada Disney tak sah lah kan. Disney telah tertubuhnya syarikat Disney pada sekitar 1920-an dan mereka telah mengeluarkan banyak filem-filem animasi yang terkenal lah, macam Cinderella, Snow White dan sebagainya. So daripada situ muncul banyak lagi syarikat animasi kerana dia inspired by Disney tadi. Okey. Jadi tempias tu kena juga kat Malaysia. Kita tentu kat Malaysia dari sejarahnya unit filem Malaya masa tu pada 1940-an telah ditubuhkan. Dan Malaysia telah pun menghasilkan satu animasi pendek. Kalau mungkin tuan pernah tengok Hikayat Sang Kancil, pernah dekat TV? Pernah dengar rasanya. Diproducekan pada sekitar 1960-an, tetapi ditayangkan di RTM pada 1983. Jadi prosesnya agak panjang lah untuk membuat animasi ni. Jadi itu kat Malaysia dah bermula pada 1940-an dan 80-an tu kita dah dapat animasi itulah. Jadi selepas itu ada banyak lagi lah, Sang Kancil dengan monyet, Sang Kancil dengan buaya, arnab yang sombong, singa yang haloba, gagak yang bijak, banyak. Tahun 80-an dan 90-an pula oleh kerana ledakan teknologi animasi ni seperti teknologi digital, maka lahirlah kalau kita tengok pada zaman 90-an tu ada macam anak-anak sidik, yang popular tu superhero Malaysia tu, Keluangman. Itu saya pernah tengok. Untuk Sontorian. Dan ada banyak lagi Yokis. Ada banyak pada zaman 90-an lah. Kacang. Ya, Kacang. So itu antara sejarah awal lah. Dan sekarang ni zaman milenium kita nampak ada banyak syarikat-syarikat yang moden lah. Sudah tentu macam Let's Go Park, Wow Animation, Animonsta yang melakukan animasi yang kira moden lah, tiga dimensi macam tuan cakap tadi. Menggunakan teknologi terkini yang setaraf dengan luar negara. Itu secara ringkas lah sejarah dia. Tahun 1983, saya pun tak lahir lagi, Encik. Saya baru darjah 1. Baru darjah 1? Kita boleh kira sekarang umur Encik. Jadi kalau kita lihat potensi, Puan Najihah, potensi industri animasi kat Malaysia sekarang macam mana? Okey, Syarul. Actually animasi ni adalah salah satu di bawah industri kreatif negara, di mana ianya salah satu cabang kepada menyumbang kepada ekonomi negara. Kerajaan dah memperuntukkan bahawa industri kreatif ni boleh menyumbangkan sebanyak 20% kepada KDNK menjelang tahun 2025. Baik. Dan selain daripada itu,
kerajaan juga telah menubuhkan satu dasar, okey, di mana dasar ini adalah dasar industri kreatif negara. Dasar ini adalah bertujuan untuk melancarkan industri kreatif negara ini agar menjadi lebih produktif dan ekonomik. Okey, selari daripada itu, bila kita dapat lihat bahawa bila kerajaan sendiri dah wujudkan dasar tersebut, so kita tahu bahawa potensi animasi dekat Malaysia ni dipandang oleh kerajaan. So apabila kita dasar ini diwujudkan, kita dapat lihat bahawa peluang pekerjaan kepada graduan-graduan daripada institusi yang menawarkan program animasi adalah luas. Okey. Kalau kita lihat Puan Jia ada sebut berkenaan dengan graduan. Yes. Kalau kita lihat animasi ini memang kita ramai yang menonton televisyen, menonton filem-filem animasi. Namun untuk memikat hati pelajar-pelajar terutamanya lepasan SPM untuk mengambil program seperti pengajian animasi ini macam mana? Dan juga kita melihat juga peranan institusi pengajian tinggi terutamanya dalam menyumbang kepada pembangunan industri animasi di Malaysia, Encik Faris. Okey, biasanya masyarakat sekarang ni biasanya mereka mahukan atau ibu bapa biasanya mahukan anak mereka lebih kepada seperti kejuruteraan, masuk jadi engineer, doktor, lawyer, doktor, ya. Bidang kritikal. Bidang kreatif ni dipandang sepi lah. Betul. Okey. Jadi program kesedaran sepatutnya diadakan di sekolah-sekolah di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah supaya mereka sedar yang bidang ini juga mampu memberi menjana pendapatan tinggi kepada individu. Ya. Jadi kalau kita ikut di KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau sendiri, apa antara kelebihan yang boleh tawarkan kepada pelajar yang mengikuti program animasi di KKTM Rembau? Puan Jia. Di KKTM Rembau, yang paling penting adalah kurikulum dia. Okey. Kurikulum yang dibangunkan adalah adalah daripada bersama-sama dengan ahli-ahli akademik serta ahli industri animasi dan juga perfilman lah. Okey. Selain daripada itu, di KKTM Rembau juga kami menyediakan infrastruktur dan teknologi yang terkini. Contohnya seperti motion capture, apa lagi, render farm. Okey. Teknologi tersebut diguna pakai dalam, okey, kalau kita dapat lihat pada video, itu adalah contoh motion capture yang digunakan di KKTM Rembau. Ini adalah sesi pembelajaran dalam subjek motion capture. Maksudnya pergerakan badan itu akan di-capture dan dimasukkan ke dalam software animasi lah, 3D ke. Okey. Selalu saya tengok ni dekat behind the scene filem-filem luar negara kan. Sekarang dia ada di KKM Rembau. Ada di KKM Rembau. Dan ini adalah hasil animasi daripada pelajar-pelajar KKM Rembau yang menggunakan motion capture lah. Dan sekali dengan 3D. Jadi ini pembikinan filem. Setiap silibus tu akan diakhiri dengan pembikinan filem oleh pelajar-pelajar. Okey, and produk dia adalah animasi, full animation. Menarik. Yes. Jadi kalau di KKTM Rembau ini kita dapat lihat kan ini antara hasil kerja dan juga apa barang-barang atau peralatan yang ada di sana sangat canggih. Adakah ini menyumbang ataupun kolaborasi dengan syarikat-syarikat kecil animasi di Malaysia, Cik Faris? Daripada KKTM Rembau tadi. Ya, kita ada ke syarikat-syarikat yang menggunakan bahan-bahan ataupun alatan-alatan di KKTM? Buat masa ni kita tumpukan kepada akademik di mana student menggunakan teknologi dan alat-alat ini untuk pembelajaran, dan ada juga syarikat luar yang berminat untuk menggunakannya, dan sebagai contoh kita ada buat bersama dengan UTM, dia buat kajian tentang tarian zapin. Jadi dia nak melihat macam mana zapin itu dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita gunakan teknologi motion capture tadi untuk menghasilkan animasi zapin tadi. Menarik. Jadi kalau silibusnya macam mana? Siapa yang antara pengelola yang melihat silibus itu? Sebab kalau kita tengok kan filem animasi ni kan dia bergerak kepada teknologi zaman kini. Jadi animasi tu silibusnya macam mana? Siapa yang menandanya?
yang membuatnya. Macam posisi ada mention tadi. Dia punya kurikulum dia kita collaborate dengan ataupun kita minta bantuan daripada industri. Sebab kita tahu apa industri nak. Contohnya apa kemahiran yang diperlukan di industri. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kami sebagai institusi pendidikan untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran yang diperlukan di industri. Jadi silibus tadi disemak, di-verify dan seterusnya diluluskan oleh pihak kolej lah untuk menggunakannya. Jadi silibus itu boleh dikatakan terkini lah, up to date, di mana pelajar-pelajar nanti dia at least bila dia keluar dia mempunyai satu kemahiran dan juga added value, contohnya dia mengetahui tentang teknologi terkini dalam animasi. Jadi dia mungkin akan dapat memenuhi keperluan industri lah. Kolej kemahiran sebenarnya kalau kita ikutkan memang lebihnya pakarnya dari bidang hands-on sebagainya. Practicality-nya lebih berbanding dengan institusi-institusi pengajian tinggi yang lain. Kalau di KKTM Rembau, ini pengalaman Puan Jia sendiri sebagai pensyarah di KKTM Rembau. Saya percaya pengajian animasi ini memerlukan kreativiti yang penuh. Jadi cabaran untuk mengajar di KKTM Rembau. Ada tak pelajar-pelajar yang dia suka sebenarnya animasi tapi untuk kreativiti ni new kadang-kadang? Kreativiti tu agak universal, macam luas, subjektif. Yes. So pelajar kita daripada peringkat awal pada semester 1 kita ada subjek yang introduction. Daripada situ kita dedahkan mereka secara terus kepada apa itu animasi, macam mana cara menghasilkan animasi, dan ada juga kita buat satu contohnya kita pergi keluar and then tunjukkan tengok movie secara langsung, sebab kadang-kadang ada juga student yang mungkin first time dia pergi wayang, tengok kartun tapi nak masuk dalam animasi. Dan kita sebagai pengajar, kita kena guide dia orang dan kena bagi tahu bila nak masuk bidang ni you kena minat menonton. Watch, selalu menonton kartun, animasi, tak kisahlah animasi itu tempatan atau luar negara. So kita kena guide dia orang daripada awal. Baik. Saya pun baru teringat. Saya pun jarang tengok cerita kartun di wayang sebenarnya. Jadi Encik Farid, kita ada baki beberapa minit saja lagi. Mungkin Encik Farid boleh secara ringkas menyatakan sedikit harapan kepada industri animasi ini, Encik Faris. Harapan kami di Institut Pengajian Tinggi untuk melahirkan graduan ni, jadi kita tahu di masa akan datang nanti animasi ini menjadi semakin mencabar dengan teknologi, dengan cerita yang lebih unik dan kreatif. Jadi kita berharap untuk mengadakan lebih banyak pertemuan lah dengan pihak industri supaya kita mendapat apa yang mereka nak dan kita boleh buat kerjasama supaya kita tidak orang kata shock sendirilah. Kita penting buat itu mendapat persetujuan ataupun persetujuan daripada industri lah, kan, supaya kita memenuhi keperluan diorang. Itu tujuan kita yang utama, kan, untuk memenuhi untuk melahirkan graduan yang memenuhi industri tadi, keperluan industri. Saya mendoakan Kolej Kemahiran Tinggi Mara Rembau sentiasa berada di landasan yang tepat dan juga melahirkan graduan-graduan yang holistik kena dengan kehendak pasaran industri kini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ahmad Farid Abdul Aziz, Ketua Program Filem dan Animasi Digital KKTM Rembau, dan juga Puan Siti Najia Hasbullah, Pensyarah Program Filem dan Animasi Digital KKTM Rembau. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Mungkin kita boleh pergi ke KKTM Rembau nanti? Boleh, silakan. Baik, insyaAllah, terima kasih. Terima kasih kepada keduanya. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.